Hello semua, kali ni di dalam tajuk elips, parabola dan tangen, cikgu akan tunjukkan cara bagaimana kita hendak melukis bulatan bertangen kepada yang pertama, dua bulatan lain yang menyentuh di sebelah dalam dan luar. Yang kedua, satu bulatan lain melalui titik tangen pada bulatan dan satu titik yang diberi. Dan yang terakhir, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita hendak melukis bulatan bertangen kepada satu bulatan lain yang menyentuh di sebelah luar dan melalui titik tangen pada garisan. Dan satu lagi, yang melalui titik tangen pada bulatan. Jadi garisan dan bulatan ni cikgu akan tunjukkan berasingan. Kita mulakan dengan contoh yang pertama. Bagaimana kita hendak melukis bulatan bertangen kepada dua bulatan lain yang menyentuh di sebelah dalam dan luar. Di sini awak diberikan dua bulatan. Di mana bulatan pertama tu cikgu labelkan sebagai A, dan bulatan kedua tu cikgu labelkan sebagai B. Dan jejari untuk bulatan A tu sebagai JA, dan jejari bulatan B tu sebagai JB. Untuk soalan awak, nilai jejari telah diberi, jangan risau. Untuk contoh cikgu ni sahaja cikgu labelkan sebagai JA dan JB. Kemudian dekat soalan tu juga diberikan jejari bulatan lain sebagai JC. Jadi tugas awak ni, awak kena bina bulatan JC tu jadi dan juga awak kena pastikan bulatan yang jejari JC tu menyentuh sebelah luar bulatan A dan sebelah dalam bulatan B. Jadi awak kena binalah bulatan yang berjejari JC yang menyentuh sebelah luar bulatan A dan sebelah dalam bulatan B. Kat sini cikgu akan tunjukkan macam mana awak nak bina. Awak jangan risau untuk soalan awak, jejari JC juga diberikan nilai. Untuk contoh cikgu ini sahaja, cikgu simbolkan sebagai JC. Kita mulakan bagaimana kita nak lukiskan bulatan ni. Kita lihat pada soalan awak semula. Bulatan menyentuh sebelah luar bulatan A. Jadi dia kata kat situ menyentuh sebelah luar. Kaedah ni sebenarnya cikgu telah ajar pada sesi yang lalu. Jadi bila dia kata menyentuh sebelah luar, dia melibatkan operasi tambah. Jadi dia suruh awak bina bulatan JC. Jadi JC tambah JA. JC tambah JA. Jadi awak gunakan jangka lukis awak. Awak tambahkan, katakanlah JC tu 70. Katakanlah JA tu 30. Jadi 70 tambah 30 berapa? 100 kan? Itu sebagai contoh saja. Jadi gunakan jangka lukis awak, ukur ukuran tu. Jadi berpusat pada A, awak buatkan lengkuk. Jadi lengkuk JC tambah JA. Seterusnya kita lihat pula bulatan menyentuh sebelah dalam bulatan B. Jadi sebelah dalam. Jadi bila sebelah dalam, operasi yang terlibat adalah tolak. Kena ingat Jadi sebelah luar tadi tambah, sebelah dalam tolak. Jadi berpusat dekat B. Awak ukur nilai JC tolakkan dengan JB. JC tu yang kita nak lukis tau. Jadi JC tolak JB. Awak ukurkan nilai dia. Dah dapat ukuran tu. Berpusat di B. Buatkan satu lengkuk ke atas. Jadi awak dapat persilangan dekat situ. Awak tandakan sebagai O. Kemudian dengan menggunakan pembaris, awak buatkan satu garisan lurus dari O ke A, dan juga dari O ke B. Lajakkan sehingga ke lilitan. Di mana awak akan dapat dekat situ persilangan dekat lilitan tu, tandakan sebagai titik P dan satu lagi sebagai titik Q. Awak kena ingat titik P dan titik Q tu adalah titik tangen. Titik tangen untuk bulatan yang awak akan lukis ni. Untuk bulatan yang awak lukis ni, P dan Q tu adalah titik tangennya.
Okey, benda ni wajib kena lukis. Kalau katalah awak tak lukis masa peperiksaan, awak akan kehilangan markah. Okey, pastikan awak lukis ni. Okey, akhir sekali berpusat di O. Okey, awak ukurkan semula nilai JC awak. Okey, kalau awak tak nak ukur nilai JC tu pun tak apa. Okey, awak boleh gunakan OP ataupun OQ pun boleh. Okey, sebab nilai dia tetap sama kecuali kalau awak salah ukur. Okey, pastikan nilai tu adalah betul ukuran dia. Okey, kalau katalah contoh JC tu 70, jadi secara tak langsung nilai OP awak pun 70. Okey, jadi berpusat di O, buatlah bulatan tu. Okey, jangan lupa hitamkan. Okey, kat sini cikgu hitamkan lengkuk yang dikehendaki lengkuk PQ. Okey, maksudnya dia mengenai dengan titik tangent P dan Q. Okey, hitamkan jawapan awak. Okey, jadi siaplah. Okey, tutorial kita yang pertama. Okey, jangan lupa sebelah luar tambah, sebelah dalam tolak. Okey, siapkah tutorial cikgu yang pertama? Pula untuk contoh yang kedua, melukis bulatan bertangen kepada satu bulatan lain melalui titik tangen pada bulatan dan satu titik lain yang diberi. Di sini awak diberikan satu bulatan dengan titik R terletak pada lilitan bulatan dan titik S terletak di luar bulatan tersebut. Jadi awak dikehendaki membina satu bulatan yang bertangen dengan titik R dan menyentuh dengan titik S. Okey, untuk kaedah ni sebenarnya digunakan kalau katalah bila soalan yang melibatkan gabungan tangen, dia adalah salah satu soalan yang kita tidak ketahui berapa nilai jejari bulatan yang awak nak lukis tu. Kalau biasanya soalan tangen tu dia melibatkan soalan JX. Okey, dia akan tulis gitu JX. Jadi awak kena binalah lengkuk tu tanpa diberi jejari. Okey, ini salah satu kaedahnya. Kita mulakan dengan awak membuat satu garisan yang menyambungkan titik RS. Okey, kemudian bahagi dua garisan RS tersebut. Okey, setelah bahagi dua, awak buatkan satu garisan R ke pusat bulatan dan lajakkan sehingga menyentuh dengan garisan pembahagi dua yang telah awak buat tadi. Okey, jadi awak akan dapat persilangan dekat situ. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai O. Seterusnya dengan menggunakan jangka lukis berpusat di O, maksudnya tajam tu dekat O. Okey, dan panjang OR, maksudnya pensel tu di R. Okey, buatkan bulatan yang awak kehendaki. Okey, jangan lupa hitamkan lengkuk yang awak nak tu. Kat sini lengkuk yang dia nak tu adalah lengkuk RS. Jadi cikgu hitamkan dengan warna biru. Okey, awak hitamkan dengan pensel HP. Hitamkan lengkuk tu. Okey, jadi siaplah tutorial kita yang kedua ni. Okey, lengkuk yang dikehendaki adalah lengkuk RS. Okey, ini adalah kaedah, salah satu kaedah untuk mencari JX. Okey, kalau kata ada soalan tangen yang ada gabungan tu ada nilai JX, ini adalah salah satu kaedahnya. Okey, dan kaedah seterusnya, lagi dua tutorial tu pun melibatkan JX juga. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok pula kaedah yang kedua yang melibatkan JX. Okey, bagaimana kita nak melukis bulatan bertangen kepada satu bulatan lain yang menyentuh di sebelah luar dan melalui titik tangen pada garisan. Di dalam soalan ni, awak diberikan satu bulatan P dan juga satu garisan berserta dengan titik Q. Okey, di mana di dalam soalan ni awak dikehendaki membina satu bulatan lain yang menyentuh dengan lilitan pada bulatan P tersebut dan juga menyentuh titik Q. Okey, maksudnya dia bertangen dengan titik Q. Okey, jadi awak kena binalah bulatan tu. Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak bina bulatan tersebut. Kita mulakan dengan membuat garisan serenjang bermula daripada titik Q. Okey, setelah buat garisan serenjang tersebut, kita buat garisan selari daripada Q ke P. Garisan selari daripada Q ke P.
Okey, di mana hasil daripada garisan selari tersebut awak akan dapat satu titik persilangan di lilitan bulatan P tu. Okey, kita tandakan titik persilangan tu sebagai X. Okey, seterusnya awak buatkan satu garisan yang menyambungkan titik X dan Q. Okey, di mana awak akan dapat satu titik persilangan dekat situ yang cikgu tandakan sebagai T. Okey, di sini T tu adalah titik tangen yang kita kehendaki. Salah satu titik tangen yang kita kehendaki. Okey, kemudian awak buatkan satu lagi garisan yang menyambungkan titik P dan juga titik T. Awak lajakkan sehingga garisan serenjang Q tu di mana awak akan dapat satu titik yang cikgu tandakan sebagai O. Di mana O tu adalah pusat bulatan yang awak kehendaki. Dengan menggunakan jangka lukis dengan panjang OT ataupun panjang OQ, berpusat di O, binalah bulatan yang awak kehendaki. Jangan lupa hitamkan jawapan awak. Jadi awak akan dapatlah, pastikan dia akan menyentuh T dan Q. Kalau tak sentuh T dan Q tu maksudnya jawapan awak salah lah. Jadi inilah untuk tutorial kita yang ketiga. Dan kaedah yang kedua yang melibatkan JX. Kaedah yang ketiga melibatkan JX. Cikgu nak tunjukkan bagaimana kita hendak melukis bulatan bertangen kepada satu bulatan lain yang menyentuh di sebelah luar dan melalui titik tangen pada bulatan. Ini juga kaedah yang melibatkan JX. Di sini awak diberikan dua bulatan, iaitu bulatan P dan juga bulatan Q. Di bulatan Q ni awak diberikan satu titik tangen T. Di mana titik tangen T ni, kedudukan titik tangen T ni boleh berada di mana-mana bergantung pada soalan. Tapi pada contoh cikgu ni, cikgu letakkan titik tangen T tu di bawah lah. Untuk soalan awak tu boleh berada di mana-mana. Tak semestinya berada kat bawah. Bergantung pada soalan. Jadi awak dikehendaki membina satu bulatan yang bertangen dengan bulatan P dan bertangen juga dengan titik T. Cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak bina bulatan tersebut. Kita mulakan dengan awak membina satu garisan daripada T ke Q. Setelah awak buat garisan tersebut, menggunakan kaedah selari, awak selarikan garisan TQ sehingga ke P. Di mana awak akan dapat satu titik persilangan di lilitan atas bulatan P tu cikgu tandakan sebagai X. Kenapa X tu dekat atas bukan dekat bawah? Kita tengok pada soalan awak tu, titik tangen awak tu di bawah. Jadi bila kita bina garisan selari tu, dia macam bersilang. Dia macam bersilang, macam berselang-seli lah, macam bersilang. Jadi bila T dekat bawah, X dekat atas. Kalau kata T dekat atas, X dekat bawah. Kemudian awak sambungkan X dan T, di mana awak akan dapat satu titik persilangan dekat situ, tandakan sebagai Y. Jadi Y ni adalah titik tangen kedua yang akan mengenai pada bulatan yang awak akan lukis ni selepas ni. Jadi bulatan yang awak bina tu akan kena dengan titik tangen Y dan juga T. Kemudian awak binakan satu garisan yang menyambungkan titik P dan Y. Lajakkan sehingga ke garisan TQ, di mana awak akan dapat satu lagi titik persilangan. Tandakan sebagai O. Dengan menggunakan jangka lukis berpusat di O dengan panjang OT ataupun panjang OY. Mana-mana sebab panjang tu sama. Berpusat di O, awak binakanlah bulatan yang awak kehendaki. Hitamkan jawapan awak dengan pensel HB. Siaplah untuk tutorial cikgu yang keempat ni dan juga kaedah yang ketiga yang melibatkan JX. Jadi kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang untuk tajuk yang lain. Bye.